Din Tarzan tunduk merenung ke bumi. Awak tu rompak saya dekat cangkat jering, tambah Wak Juno. Ya, tidak diduga Din Tarzan yang gagah dan bongkak membuat pengakuan secara terbuka. Kau nak duit lagi, nanti saya bagi. Jangan kacau saya nak cari rezeki yang halal. Berapa banyak yang awak mahu? Muka Wak Juno pucat. Saya tak mahu semuanya tu. Saya ni nak minta maaf pada awak tentang perangai saya yang lalu. Saya sudah maafkan. Saya halalkan wang yang awak rompak dari saya tu. Ah? Din Tarzan terkejut, lalu memeluk tubuh Wak Juno. Kemudian Din Tarzan menangis, meraung dengan sekuat hatinya. Perbuatannya itu menarik perhatian orang ramai. Kejadian yang menyayat perasaan itu berlaku sekitar 5 minit. Orang ramai terpegun dan tidak berkata apa-apa. Lupakanlah perkara yang lalu. Bila kamu datang, jumpa aku minta maaf. Artinya kamu tu berusaha untuk membetulkan kesilapan kamu yang lalu. Perbuatan kamu ni semua digerakkan oleh Allah. Ini menandakan yang Allah masih sayangkan kamu. Wak Juno cuba menenangkan perasaan Din Tarzan. Pertama kali, saya dengar Din Tarzan mengucap 2 kalimah syahadat dan menyebut nama Allah berkali-kali. Saya sekarang ni nak jumpa semua orang yang saya aniaya. Saya nak minta maaf, jelas Din Tarzan. Din Tarzan juga memberitahu pada orang ramai yang berada di situ bahawa sejak akhir-akhir ini, bila sampai waktu solat, dia sering dikunjungi oleh seorang lelaki tua yang mendesak dirinya supaya menunaikan solat dengan segera. Kalau dia berlengah-lengah, orang tua itu akan memukulnya dengan rotan. Pukul 1, pukul 3 pagi, dia akan kejutkan saya dari tidur. Dia akan suruh saya bertaubat. Dia suruh saya minta ampun pada orang-orang yang saya aniaya, kata Din Tarzan lagi sambil mengesan air mata yang mengalir di pipinya. Kau kenal ke orangnya? Tanya saya. Tak apalah. Apa yang penting orang itu mengajar kamu supaya menjadi manusia yang baik. Wak Juno bersuara lembut. Din Tarzan tunduk merenung ke tanah. Orang yang Wak bawa ke hospital tu dulu dah mati. Din Tarzan membuka rahsia. Saya dan Wak Juno terkejut besar. Mana kamu tahu? Soal saya. Orang tua tu bagi tahu saya, katanya dia bawa Amjad Kamal ke masjid untuk solat. Amjad Kamal ni tak mahu, malah dia lari ke arah Bukit Larut. Masuk dalam hutan kat situ, dia terus berlari-lari di celah-celah batu. Akhirnya, dia jatuh dalam gaung. Lanjut Din Tarzan. Saya menarik nafas panjang. Din Tarzan minta maaf untuk kali yang kedua pada Wak Juno. Dia tetap melahirkan hasratnya untuk mencari orang-orang yang pernah dianiayanya untuk memohon maaf. Din Tarzan bersedia menerima sebarang risiko. Rela dituduh ataupun dimaki hamun. Saya membatalkan niat saya untuk menemui Najib. Wak Juno saya tinggalkan dan terus saya kembali ke rumah. Fikiran saya ini masih lagi berlegar tentang apa yang diceritakan oleh Wak Juno dan Din Tarzan. Saya masih lagi tertanya-tanya, apakah orang tua yang ditemui oleh Wak Juno dan Din Tarzan adalah orang tua yang sama? Mungkin orang tua yang mereka temui itu jugalah orang tua yang saya jumpai. Semuanya masih lagi berlegar-legar dalam kepala saya. Saya terus termenung di pangkal pokok manggis. Jaraknya dari rumah kira-kira 3 rantai sahaja. Tempurung kepala masih lagi digayuti persoalan tentang orang tua yang dikisahkan oleh Wak Juno sebentar tadi. Timbul pertanyaan dalam diri, kenapalah kejadian yang tidak masuk di akal harus terjadi pada saya? Dalam usaha mencari jawapan pertanyaan tersebut, tanpa diduga, Agam muncul di hadapan saya. Dari mana arah dia muncul, sukar untuk dipastikan. Agam hulurkan tangan. Segera saya sambut. Aku ni sekadar nak menumpang lalu sahaja di sini, Tamar. Aku gembira melihat kau sihat. Abang ni dari mana? Aku segera memanggilnya abang. Tanda hormat pada orang tua yang lebih tua. Singgah dulu. Singgahlah dulu. Jumpa datuk dan nenek saya. Tak payahlah.
Sampaikan saja salam aku pada datuk engkau. Sebut nama aku, dia mesti tahu. Betul tak nak naik? Agam melepaskan telapak tangan yang saya genggam. Betul Tamar, aku ni tak menentang niat. Niat aku ni cuma nak menumpang lalu. Bila aku selesai melihat saudaraku yang sakit di hujung kampung. Jelas Agam sambil telunjuknya menunding ke arah hutan kecil di pinggir kampung yang tidak pernah dikunjungi oleh sesiapa pun. Orang-orang kampung mendakwa kawasan hutan kecil itu dijagai oleh orang bunian. Sesiapa yang masuk di situ pasti sesat sampai berminggu-minggu dan pulang dalam keadaan yang bodoh. Sekejap pun tak boleh ke? Desak saya. Saya ni tak boleh melakukan sesuatu yang tak pernah terniat dalam hati. Oh begitu. Memang begitu. Aturan hidup saya lah. Agam hulurkan tangan untuk bersalaman. Tiba-tiba darah tersirap. 2-3 kali saya gerakkan kelopak mata. Macam mana tak terkejut. Telapak tangan Agam yang digenggam erat gaib secara tiba-tiba. Sekujur tubuhnya turut sama menghilang. Dahi segera saya tepuk 2-3 kali sambil menarik nafas dalam-dalam. Gegendang telinga menangkap bunyi telapak kaki orang melangkah di sebelah kanan. Saya toleh ke kanan. Apa yang saya lihat ialah dedaun pokok yang bergerak seperti baru dirempuh ataupun disentuh oleh sesuatu. Tak mengapalah. Kenapa perkara sekecil ini harus difikirkan setengah mati? Fikir saya. Saya terus duduk di pangkal pokok manggis kembali. Seronok juga melihat beberapa ekor burung murai melompat di ranting. Sesekali dedaun manggis bergoyang-goyang akibat dilompati tupai tupai jantan yang mengejar tupai betina. Bayu yang bertiup membuatkan kelopak mata terasalah berat. Rasa mengantuk mula datang. 2-3 kali saya tersengguk-sengguk dan hampir terlelap. Di antara sedara dengan tidak, saya bagaikan terpandang-pandang batang tubuh orang tua yang diperkatakan oleh Wak Juno. Rasanya, orang tua itu bagaikan berdiri di hadapan saya. Anehnya, bila saya buka kelopak mata lebar-lebar, bebayang orang tua itu hilang. Perkara itu berlaku berulang kali dan akhirnya saya merasa terkhayal. Perasaan saya seperti mengembara ke satu tempat yang amat jauh, merempuh padang, menempuh paya dan hutan belukar. Dalam khayalan yang tidak bertepi itu, saya berhenti di tebing sungai yang airnya mengalir jernih. Kau pernah tengok aku? Saya segera dongakkan kepala menatap orang tua yang berdiri di hadapan. Dia senyum sambil menggaruk-garuk pelipis sebelah kanannya. Pernah, jawab saya. Dalam bas, kemudian kau terkejut melihat aku turun. Oh bukan, ini soal daripada orang tua tu. Dalam bas, kemudian kau terkejut melihat aku turun di kawasan hutan yang tebal. Lanjut orang tua itu. Ya, saya menganggukkan kepala. Kemudian kau terus-menerus memikirkan tentang diri aku. Bukan begitu ke, hai orang muda? Tanyanya dengan wajah selamba sambil tersenyum. Betul. Sekarang kau dah berhadapan dengan aku. Apa kau masih memikirkan tentang diri aku lagi? Saya terdiam. Susah untuk memberikan sebuah jawapan. Sesungguhnya, orang tua itu tidak jauh bezanya dengan orang-orang tua yang terdapat di kampung saya. Cuma yang peliknya, orang tua di hadapan saya ini mula muncul dan hilang dengan tiba-tiba. Orang yang bijak tidak mempersoalkan kebesaran Allah, tetapi mereka mengkaguminya. Kerana apa yang dikehendaki oleh Allah, itulah yang berlaku. Mana yang tidak dikehendaki oleh Allah, pasti tak akan berlaku. Orang tua itu memberikan ceramah pendek, secara tak langsung mematahkan hasrat saya untuk menyoal dirinya. Kau kenal Agam? Tanyanya. Ya. Cepat-cepat saya menganggukkan kepala. Dunia aku, kampung halaman aku, asal usulku, serupa dengan Agam. Sesungguhnya makhluk kamu dan makhluk aku ni dijadikan oleh Allah untuk menyembahnya. Lanjut orang tua itu lagi. Saya tetap setuju dengan kata-katanya itu. Saya bersedia mendengarnya kalau dia mahu melanjutkan percakapannya. Perlahan-lahan orang tua itu memalingkan mukanya ke kanan. Dia melihat air yang mengalir dan dedaun yang digerak disentuh oleh angin. Dia merenung ke arah saya kembali.
Terlalu banyak yang Allah berikan pada makhluk, tetapi terlalu sedikit pula yang makhluk berikan kepada Allah. Kau tidak pernah mengucapkan syukur atau berterima kasih pada Allah yang menjadikan angin dan air sungai. Lanjutnya, saya menggigit bibir. Saya akui apa yang dikatakannya itu. Barangkali kau tidak berapa senang dengan apa yang aku katakan. Tak apalah. Cukup setakat ini saja. Kau pun dah tahu siapa aku yang sebenarnya. Jangan peningkan kepala kamu tu nak memikirkan tentang diri aku. Orang tua itu terus menepuk bahu saya 3 kali berturut-turut. Dia ketawa kecil sambil jari kelengkingnya menggaru hujung pelipis sebelah kiri. Apa lagi yang mahu kau tanyakan pada aku? Soalnya, saya terus menelan air liur sambil terus berfikir tentang pertanyaan yang akan saya ajukan padanya. Kata Din Tazan, Amjad Kamal dah mati. Betul ke cakapnya tu? Saya kira itu adalah pertanyaan yang paling baik untuknya. Orang tua itu termenung sejenak. Ya, dia dah mati. Katanya dengan nada suara yang merendah. Matanya merenung sayu ke arah pepohon dan air sungai yang mengalir. Dia mati kerana menyangkakan ilmu dunia yang dituntut itu dapat melawan kekuasaan Allah. Tambahnya dengan tenang. Dia melawan awak ke? Berbudi bahasa sedikit. Hormatilah orang tua kerana kamu juga akan tua. Bila kamu tak mahu menghormati orang tua, jangan marah bila kamu sudah tua nanti. Orang tua tidak mahu menghormati kamu. Orang muda, maafkan saya, orang muda tak mahu menghormati kamu. Maafkanlah saya. Aku ni lebih tua dari datuk kamu. Maafkanlah saya, Tok. Saya segera menundukkan kepala setelah menyadari kesilapan yang telah saya lakukan. Saya jadi malu pada diri sendiri. Dia lagi. Bila aku ajak dia ke masjid, paling menyakitkan bila menyakitkan hati ni bila dia mengejek-ngejek dan mengetawakan aku bila aku ajak dia sembahyang. Wajah orang tua itu dibalut rasa kesal yang amat sangat. Kemana yang dia lari? Dia lari ke arah Bukit Larut. Dia tak peduli dengan orang yang mengejarnya. Siapa yang cuba menangkap, semuanya kena tendang. Apa yang dibuatnya kat situ? Dia panjat batu besar lalu berdiri kat situ. Sepasang tangannya diluruskan ke arah matahari macam orang menyembah sesuatu. Entah macam mana badannya terjatuh pula ke dalam gaung. Kesianlah. Saya gelingkan kepala. Orang tua itu meraba pangkal dagunya 2-3 kali. Matanya tetap merenung awan yang berarak lemah di dada langit. Dalam diam-diam, saya gambarkan wajah Amjad Kamal dalam kepala. Orang tua itu terus meraba-raba kulit pipi sebelah kanannya pula. Dari tempat tinggi, aku lihat tubuhnya terkapar di bumi, tak bergerak. Aku segera mendekatinya. Tetapi, orang tua itu mengerutkan dahinya. Apa yang jadi pada dia? Tergesa-gesa saya menyoal. Tubuhnya hilang. Apa yang aku lihat ialah kesan darah. Aku yakin dia akan menuntut bela, terutamanya pada orang yang pernah melihat dia berlawan dengan agam. Kata saya dengan cemas. Betulkah dia nak tuntut bela? Barangkali macam itulah, mengikut andaian aku. Dia akan menuntut bela dalam bentuk yang lain. Kamu tu harus hati-hati. Lanjut orang tua itu. Saya tergamam. Pelbagai perkara buruk datang bertandang dalam tempurung kepala saya. Janganlah susah hati. Bahu kanan saya ditepuknya 2-3 kali berturut-turut. Aku nak balik dulu, sambung orang tua itu. Kali ini suaranya terdengar sayup-sayup. Bahu kanan saya ditepuknya terasa amat sakit. Orang tua yang tadi nampak cukup jelas terus bertukar menjadi samar-samar dan berbalam dan akhirnya terus hilang. Astaghfirullahalazim, kata saya sambil menepuk dahi. Cepat-cepat saya menoleh ke kiri dan ke kanan. Saya yakin bahawa saya tidak lagi berada dalam dunia khayalan. Saya dongakkan kepala, merenung ranting dan dedaun manggis. Saya menarik nafas dalam-dalam. Saya puas hati. Apa yang selama ini menjadi tanda-tanda sudah pun terjawab. Apa yang saya ketahui dan saya harus wajib
dan saya alai harus diberitahu. Tak betul ini typo. Apa yang saya ketahui harus diberitahu pada Najib. Kemudian meminta dia merahsiakannya daripada orang ramai. Pada Datuk dan Nenek juga perkara ini mesti dirahsiakan. Saya membuat keputusan tersendiri. Sebelum beredar dari bawah pohon manggis, saya terpaksa mengeliat 2-3 kali untuk menghilangkan rasa lenguh-lenguh di sendi pinggang dan di pelipat kaki. Saya memutuskan untuk pulang ke rumah. Kalau saya rajin, boleh ikut nenek ke ladang. Tamar, bagaikan nak mampus aku cari kamu. Rupanya kamu bersenang-senang ya dekat sini. Teriak Najib dalam jarak 3 rantai dari saya. Mata saya tertumpu ke arah seorang anak muda yang memakai baju putih dan berseluar hitam, berdiri di samping Najib. Setelah puas mengamat-amatinya, saya yakin anak muda itu tidak saya kenali. Dia orang baru, mungkin keluarga Najib atau kenalan rapatnya, fikir saya dalam hati. Najib dan anak muda itu terus melangkah mendekati saya. Dan saya pula menanti dengan penuh kesabaran. Dari jauh, anak muda yang mengikuti memberikan senyuman, keramahan dan persahabatan untuk saya. Ramli Ahmad dari Kota Sarang Semut, Kedah. Najib memperkenalkannya pada saya. Saya segera mengulurkan tangan. Buat beberapa saat, tangan kami bergoncang. Saya ni Tamar. Saya gembira berkenalan dengan awak. Saya harap awak gembira dekat sini ya, kata saya berbudi bahasa. Ya, saya juga megah dan gembira dapat berjumpa dengan awak. Najib dah banyak ceritakan tentang diri awak pada saya. Kata Ramli itu mengejutkan saya. Wajah Najib segera saya renungi. Dia senyum lalu menganggukkan kepala, setuju dengan apa yang diungkapkan oleh Ramli. Hati saya berdebar. Mungkin Najib sudah menceritakan sesuatu yang tidak wajar diceritakan pada Ramli. Saya memisahkan diri dengan Ramli, lalu mendekati Najib. Apa yang kau cakapkan dengannya, Jib? Tak ada apa-apalah. Cuma aku ceritakan tentang keberanianmu, Tamar. Aku tak percaya. Sumpah, aku tak tipu kamu lah, jelas Najib. Tetapi rasa ragu-ragu terus menyelubungi diri saya. Kau ceritakan apa yang kita alami dalam hutan dulu ke? Saya mula membuat tuduhan yang melulu. Weh, kau gila ke? Aku tak sebodoh tu lah. Aku bukannya budak-budak, tahu? Herdik Najib. Mukanya mula merah padam. Bila sudah sampai tahap tersebut, saya tak berani lagi melemparkan sebarang tuduhan lagi pada diri Najib. Kalau diteruskan, boleh menimbulkan kemarahannya. Saya terus membisu dan membuat kesimpulan, Najib memang bercakap benar dengan saya. Ramli terus mendekati kami. Kemana lagi kita nak pergi ni? Ramli mengajukan pertanyaan kepada Najib. Saya menarik nafas dalam-dalam. Saya harus mengambil kesempatan ini untuk menenangkan perasaan Najib. Macam mana kalau kita melihat jerat pelanduk? Kata saya. Boleh juga, sahut Ramli lalu merenung muka Najib sepupunya. Najib tersenyum lalu merenung ke arah saya. Dia menggelengkan kepala. Dah kenapa pula Najib? Saya menyoal. Tak ada apa-apalah. Tetapi aku keberatan untuk pergi ke dalam hutan lagi. Susah aku nak cakapkan pada kamu, Tamar. Tapi aku harap kamu faham kenapa yang aku tak nak pergi. Satu penjelasan dari Najib yang jawapannya sudah ada dalam tempurung kepala saya. Dan saya tidak perlu mendesak. Perkara itu mati di situ sahaja. Demi kebaikan dalam persahabatan, saya penuhi permintaan Najib yang mengajak saya minum kopi di warung Pak Mahno. Sesungguhnya, minum di warung sama ada minum kopi atau minum minuman dalam botol bukanlah kegemaran saya. Pesan Datuk, sebaik-baiknya saya mengelakkan diri daripada minum di warung, kecuali kalau sudah terdesak. Di warung Pak Mahno, Najib minum kopi, Ramli minum teh dan saya minum air sejuk yang sudah dimasak. Najib memberitahu sepupunya masih lagi menuntut di salah sebuah sekolah Inggeris di negerinya. Musim cuti dia suka menghabiskan masanya dengan mengembara dalam hutan serta memanjat gunung lalu berkemah di situ bersama dengan kawan-kawan yang sehaluan dengannya. Cuti kali ni, orang tua saya tak benarkan saya pergi masuk hutan ataupun mendaki gunung. Ramli membuka rahsia dirinya. Jadi kerana itulah kau datang kemari ya? Jelas saya. Ya, memang tepat. Jawabnya ringkas lalu menepuk bahu kanan saya berkali-kali.
Kemesraan dan keramahan segera terjalin dengan eratnya antara saya dengan Ramli. Banyak pengalaman menarik yang dialaminya ketika mendaki gunung diceritakan pada saya. Lepas minum di warung Pak Matno, saya dan Najib membawa Ramli ke gelanggang orang-orang belajar silat. Kemudiannya membawa dia ke rumah Pak Din yang handal membuat wau dan gasing. Akhirnya kami berkubang di sungai. Bila sudah kecut kulit, barulah berhenti mandi. Kata Ramli, pengalaman yang diperolehinya bersama saya dan Najib amat menyeronokkan. Saya terpisah dengan Najib dan Ramli dan kami berjanji untuk bertemu pada besok petangnya dengan beberapa rancangan yang menarik. Seminggu Ramli di kampung, saya rasa cukup seronok dan bahagia sekali. Ramli yang tidak dapat memisahkan dirinya dari bercakap dalam logat Kedah itu, ternyata manusia yang kaya dengan humor. Kadang-kadang dia membuatkan saya ketawa hingga tidak kering gusi. Oh, orang Kedah. Okey, baik. Kita akan betulkan nanti dia punya logat. Tidak heranlah ketika dia mahu berangkat ke kota Sarang Semut. Kan tadi dah bagi tahu. Saya dan Najib seperti keberatan mahu melepaskannya. Sebenarnya aku ni nak balik minggu depan, tapi orang tua aku dah datang mengambil. Aku tak boleh nak buat apa-apa. Katanya pada saya dari tingkap kereta Austin Egg berwarna hitam milik ayahnya. Cuti yang akan datang, dia tak boleh nak ke mana-mana. Dia tu mesti tumpukan masa pada pelajaran dia. Tanpa diduga, ayah Ramli yang menjadi guru sekolah Melayu di tempatnya memberikan keputusan yang muktamad. Saya dan Najib berpandangan. Kereta Austin Egg yang membawa Ramli pun bergerak meninggalkan kami. Beberapa tahun kemudian, saya mendapat tahu Ramli telah melanjutkan pelajarannya ke Jerman Barat, kemudian bekerja di Singapura, di Kedah, iaitu di Sungai Petani. Akhir sekali, dia berkhidmat dengan Mara di Kuala Lumpur. Beberapa jam selepas Ramli pulang, saya pun meninggalkanlah rumah Najib, tetapi hasrat kami untuk pergi ke Alostar tetap tidak pudar. Bila sampai ketika dan saat yang baik, semuanya akan dilaksanakan. Kerana hari sudah hampir gelap, saya mengambil jalan dekat untuk pulang ke rumah. Bila sahaja memilih jalan dekat, artinya saya terpaksa melalui kawasan getah yang amat luas dan sunyi. Cuma ada sebuah sahaja rumah dalam ladang getah tersebut. Rumah itu pula sudah lama tidak didiami, tetapi masih ditunggui oleh beberapa ekor anjing. Pemilik rumah sebuah di tengah ladang itu adalah seorang lelaki India yang berusia sekitar 40-an. Dia ditugaskan oleh pemilik ladang tersebut mengawasi pokok getahnya daripada ditoreh secara curi pada sebelah petang oleh orang yang tidak bertanggungjawab. Kira-kira 3 bulan yang lalu, lelaki India itu telah mengamuk, memburu 2 orang anak lelakinya yang berusia sekitar 16 hingga 17 tahun dari pangkal ladang hingga ke hujung ladang dengan pisau sabit. Dia jadi demikian kerana kecewa dengan sikap isterinya yang lari dari rumah mengikut lelaki lain.